Baik, kita sambung lagi pelajaran kita hari ini. 4.4 Nisbah, kadar dan kadaran. Okey. So hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak menentukan nisbah tiga kuantiti. Apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti yang diberi. Okey. So hari ini kita nak tulis selalunya kita tulis kuantiti, ada dua kuantiti saja. Macam ni. P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. Ini dua kuantiti. Okey. Kali ini kita nak tulis tiga kuantiti. Okey. Kita nak tulis tiga kuantiti apabila diberi dua nisbah. Okey. Ini satu nisbah, ini satu nisbah. Okey, semua sekali ada dua nisbah. Okey. Kemudian kita akan tulis tiga kuantiti. Okey, baik. Contoh sembilan ni, P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3 ataupun P kepada Q sama dengan 7 kepada 3 dan Q kepada R sama dengan 3 kepada 5. Maksudnya di sini P 7 bahagian, Q 3 bahagian, di sini Q 3 bahagian, R 5 bahagian. Okey, jadi macam mana kita nak tulis tiga kuantiti saja? Okey. Baik. P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. Ni kita ambil di atas ini. Q nisbah R yang ini sama dengan 3 nisbah 5. Kemudian kita tengok di sini kuantiti apa yang sama. Okey. Sini ada PQ, sini ada QR. So antara kedua-dua nisbah ini, kuantiti yang sama ialah Q. Okey, di sini Q bersamaan dengan 3 bahagian. Di sini pun sama, Q sama dengan 3 bahagian. Jadi maka kita tulis P nisbah Q nisbah R sama dengan 7. Mana ambil 7 ni? Daripada sini, pada P sini 7. Okey. Q 3. Sini Q3, sini pun Q3. Bila Q dah sama, kita tulis saja sini. Q3 sini. Okey. R5. Ni R5. Okey. So kita tulis P nisbah Q nisbah R sama dengan 7 nisbah 3 nisbah 5. Okey. Ataupun kalau kita nak berhati-hati, kita buat macam ni. Okey. Apa yang kita nak tulis, jawapan kita nak carilah P nisbah Q nisbah R. P nisbah Q nisbah R. Okey. Mula-mula kita tengok nisbah yang pertama sini. P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. Okey. Untuk baris yang kedua sini, okey, ini baris pertama. Kita nak tulis dalam bentuk P nisbah Q nisbah R. Okey, baris yang kedua ini kita letakkan nilai untuk P. Okey. Berapa bahagian untuk P? P ada 7. Letak di sini 7. Oops. Okey, sini 7. Okey. Q 3 bahagian. 3 bahagian. Okey. So P 7, Q 3. P 7, Q 3. Okey. Kemudian kita tengok nisbah yang kedua. Bila nisbah yang kedua ni kita letak di lapisan nombor 3 ni ataupun baris yang nombor 3. Ini baris 1, baris kedua. Okey, baris yang ketiga ni kita letak nilai bahagian yang ada pada nisbah yang kedua ni. Okey, Q bersamaan dengan 3 bahagian. Okey, kita letak di sini 3. Oops. Okey, 3. Okey, Q sama dengan 3 bahagian. R sama dengan 5 bahagian. R letak di sini. Okay, kemudian kita buat garis. Okey. Sekarang kita nak tulis jawapan dia. Okey. Maka P nisbah Q nisbah R sama dengan, okey, kita kena tengok yang mana kita panggil kuantiti yang bertembung lah. Okey. Q ni kita tengok. Bila dia sama 3 dengan 3, kita terus tulis di bawah ni 3. Ini kalau kes kalau
perselisihan pertindihan untuk dua kuantiti ni, okey, nilai dia sama. Okey, so kita boleh terus tulis 3. Okey, kemudian sini nisbah 7 ni terus bawa turun. R ini pun sama juga, terus bawa turun. 7 nisbah 3 nisbah 5. Okey, ini jika kuantiti untuk Q ni nilai bahagian dia sama. Okey, kalau tak sama tak boleh terus tulis macam ni. Okey, baik, ini jika sama. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini kalau sekejap ya. Okey, ini saya rasa tak sama. Okey, baik, contoh 10. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan ialah 2 nisbah 5. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk pemboleh ubah lagi senanglah. Okey, buku cerita, buku rujukan. Katakanlah buku cerita ni saya ambil pemboleh ubah dia, saya letak C. C maksudnya cerita lah. Okey, buku rujukan R. Okey, contoh. Okey, jadi maksudnya C nisbah R bersamaan dengan 2 nisbah 5. Ini secara saya. Kalau yang ini cara dalam buku teks. Okey, nisbah bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, majalah ni saya letak pemboleh ubah M lah. Okey, saya ambil huruf di depan. Okey, nisbah bilangan buku rujukan. Rujukan ni R lah yang tadi tu, buku rujukan. Okey, so R nisbah M sama dengan 3 nisbah 2. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Maksudnya dia suruh kita cari, okey, bilangan buku cerita, cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Ini yang kita nak cari. Okey, C nisbah R nisbah M. Okey, baik, macam saya tunjuk cara saya tadi. Okey, kita letak C nisbah R nisbah M. Okey, untuk lapisan yang kedua sini, kita tengok C nilai dia, nilai bahagian dia 2. Kita letak sini 2. Okey, R bahagian dia 5. Okey, habis selesai yang nisbah yang pertama. Tengok nisbah yang kedua. R dia punya nilai bahagian dia 3. So kita letak di sini 3. Okey, M bahagian dia 2. Kemudian kita buat garis panjang 1. Okey, yang tadi contoh 9 tadi, dia punya yang di tengah ni sama kan? Okey, bila sama dia boleh terus tulis di bawah sini. Tapi yang ini dia tak sama. Okey, jadi kita kena pastikan dia jadi sama, barulah kita boleh tulis angka di bawah sini. Okey, so macam mana nak jadikan sama 5 dengan 3 ini? Dulu kita dah belajar GSTK. Okey, GSTK. Okey, sekarang kita nak cari apakah nilai GSTK bagi 5 dan 3. So kita buat pembahagian berulang. 5 dan 3 sini. Okey, tengok kedua-dua nombor ni dia tak boleh bahagi dengan nombor yang sama kan? Okey, jadi 5 kita bahagi 5 dululah. 5 bahagi 5 1. 3 bahagi 5 tak boleh. Turunkan dia 3 sini. Okey, kemudian bahagi 3. 1 ni sudah memang kecil. Okey, 3 bahagi 3 1. Jadi GSTK dia ialah 5 darab 3 15. Okey, jadi di sini kena jadi 15, di sini pun kena jadi 15. So 3 nak jadi 15 kena darab dengan 5. 5 nak jadi 15 kena darab dengan 3. Baik, 5 darab 3, 3 darab 5 sama lah kan? So 15 di sini. Okey, apa nak jadi dengan 2 untuk M ini? Okey, dia akan lihat kepada nombor di sebelah sini. Kalau 3 darab 5, 2 pun kena darab dengan 5. Baru dia adil.
Okey, baru dia berkadaran. Okey. So 2 darab 5 10. Apa jadi dengan 2C ni? Dia kena tengok sebelah dia. 5 darab 3, 2 pun kena darab dengan 3, 6. So 6, 5, 15, 10. Itulah dia punya nisbah buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Okey, di sinilah jawapan C R M. Okey. Kalau saya tak faham ni, tengok buku punya buku teks punya cara. Okey. Dia sama saja, cuma yang saya ni mungkin lebih senang lah. Okey, sebab dia ada macam table. Okey, dia ada table nisbah. Okey, kemudian kita turun satu-satu. Nisbah yang pertama, nilai bahagian nisbah yang kedua. Okey, kemudian kita tengok di tengah ni, kalau dia sama, terus boleh tulis angka nilai dia. Kalau tak sama, kena cari GSTK. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok latih diri 4.4A. Okey, baik. Soalan nombor 1. Jika P nisbah Q sama dengan 2 nisbah 9 dan Q nisbah R sama dengan 9 nisbah 7, cari nisbah P nisbah Q nisbah R. Okey, inilah soalan yang dia tanya. Okey, jadi kita kena macam cara saya. Okey, saya akan buat macam inilah. P nisbah Q nisbah R. Okey, P nilai bahagian dia 2. Q nilai bahagian dia 9. Letak macam ini dulu. Okey. Kemudian tengok nisbah yang kedua. Q nilai bahagian dia 9. R nilai bahagian dia 7. Kemudian letak garis panjang sini. Tengok di bahagian yang bertindih ini, sama ke tak sama. Bila sama, tak perlu ubah, tak perlu cari GSTK. Terus tulis angka dia. 9. Okey. Nisbah. So, bila yang jenis yang sama ni, kita terus turunkan angka dia. Okey. 2, 7. So, ini jawapan dia. Okey. P nisbah Q nisbah R, jawapan dia adalah 2 nisbah 9 nisbah 7. Atau kita nak tulis di sini pun boleh. P nisbah Q nisbah R. Sama aja lah. Okey. Yang penting jawapan dia. Okey. Jawapan dia betul. Okey. Nombor 2. Sejumlah wang didermakan sejumlah wang derma dibahagikan kepada 3 buah rumah amal PQR. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q ialah 2 nisbah 3. So kita catat dulu isi penting. P nisbah Q, ni huruf besar semua kan. Okey. Rumah amal P kepada rumah amal Q ialah 2, 3. 2 nisbah 3. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal Q kepada rumah amal R ialah 4 nisbah 1. Q kepada R ialah 4 nisbah 1. Cari nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q kepada rumah amal R. So, apa yang kita perlu cari? P nisbah Q nisbah R. Ini yang kita nak cari. Dia dah sampai level sini. Okey. Sekarang kita hanya perlu letak di bawah sini. Okey. So yang pertama, okey, saya tukar color dulu. Okey. Baik. P berapa bahagian? 2. Okey, tengok nisbah yang pertama. Ini nisbah yang pertama. Ini nisbah yang kedua. Okey, nisbah pertama kita akan letak di layer ni, di lapisan ini. Nisbah yang kedua kita akan letak di bawah sini. Okey. Baik, yang pertama P ni, P 2 bahagian. So letak sini 2. Q 3 bahagian. Letak sini 3. Okey. Selesai sudah nisbah 1. Nisbah yang kedua, Q
nilai bahagian dia 4. Letak di sini 4. R, nilai bahagian dia 1. Buat garis panjang. Okey. Macam tadi ni 9 ini, dia dah sama. Bila sama, terus tulis angka dia. Yang di sebelah kiri dan kanan ni hanya turun saja nilai dia. Tapi yang ini tak sama. 3 dengan 4. Jadi kita kena cari GSTK. Okey. Bagi 3 dan 4. Lakukan pembahagian berulang. 3 dan 4. Dia tak boleh bahagi dengan nombor yang sama. Jadi kita kena bahagi dengan diri dia sendirilah. Okey. 3 bahagi 3. 1. So ini paling kecil ni. 1. 4 bahagi 3 tak boleh. Turunkan balik 4. Okey. Bahagi lagi 4. Okey. Ini memang dah tak boleh bahagi dah. Sebab dia paling kecil. 4 bahagi 4. 1. So GSTK dia ialah 3 darab 4. Iaitu 12. Okey. Di sini mesti 12. Okey. Saya tulis siap-siap 12. Okey. Macam mana 4 jadi 12? 4 nak jadi 12 ni, 4 kena darab 3 lah. Okey. 4 darab 3. 3 darab balik dengan 4. Baru jadi 12. Okey. So, di sebelah kanan 4 ni ada 1. So, dia mesti ikut serta dengan pendarapan yang sama nilai. Iaitu darab 3. Bukan darab 4 lah. Okey. So, darab 3. So, 1 darab 3. 3. Yang 2 ni pula, dia akan lihat sebelah sini. 3. 3 darab 4. 2 pun perlu darab dengan 4. Okey. Jangan keliru ni ya. 2 darab 4, 8. So, inilah jawapan dia. Okey. P nisbah Q nisbah R sama dengan 8 nisbah 12 nisbah 3. Okey. Seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Okey, so dalam standard pembelajaran ini kita akan menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi nisbah 2 kuantiti dan nisbah 1 kuantiti ataupun nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Baik, kita tengok soalan dulu. Contoh sebelah sini. Ibu Nuri mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Okey. Nisbah tepung kepada air ialah 5 kepada 3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Okey. Maksudnya di sini dia bagi satu nisbah, kemudian dia akan bagi nilai kuantiti satu. So, kita akan cari lagi satu nilai kuantiti yang belum diketahui. Okey. Cara dia, macam sebelum ini, kita ada 3 cara. Kaedah unitari, yang pertama. Kaedah kadaran, ataupun kaedah pendarapan silang. So, dalam kes ini, dia hanya bagi 2 kaedah saja. Okey, iaitu kaedah unitari dan kaedah pendarapan silang. Okey. Yang penting akhir sekali jawapan mesti sama. Okey. Baik. Saya ubah dulu warna. Okey. Kaedah unitari. Okey. Isi yang pertama ialah tepung dan air. Ni antara nisbah tepung dan air. Tepung kepada air ialah 5 kepada 3. Maksudnya tepung 5 bahagian, air 3 bahagian. 5 dengan 3 ni bukan bermaksud 5 gram. 5 ni bermaksud 5 bahagian. Okey. 5 bahagian. Ini 3 bahagian. Itu maksud dia lah. Okey. Jangan anggap 5 gram, 3 gram. Okey. Bahagian. Itu sebab kita panggil dia nisbah. Okey. Yang 480 gram, ini baru nilai kuantiti. Okey. So, kita nak cari yang biru ni. Berapakah gram untuk air? Okey. Maksudnya di sini, kalau kaedah unitari, kita akan cari untuk satu bahagian dulu. Okey, macam mana nak cari untuk satu bahagian? Okey, tengok sini. 5 bahagian tepung bersamaan dengan 480 gram. So, ditulis sini. 5 bahagian tepung bersamaan dengan 480 gram. Satu bahagian tepung, ambil 480 ini,
bahagi dengan 5. Okey, so 480 bahagi 5, kita akan dapat 96 gram. Okey, so 1 bahagian sama dengan 96 gram. Kalau 3 bahagian, berapa gram? So 3 darab dengan 96 inilah. Okey, kita akan dapat 288 gram. Ini kaedah unitari. Okey, baik. Kaedah pendarapan silang, kita dah buat macam ini tadi. Tepung 5 bahagian, air 3 bahagian, tepung 480 gram, air M gram. So M ini pemboleh ubah lah. Okey, M ini pemboleh ubah. Okey, sebab tu dia katakan M ialah jisim air yang diperlukan. Kamu boleh letak Q, kamu boleh letak R, boleh letak X, boleh letak Y. Apa-apa huruf boleh untuk jadikan dia sebagai pemboleh ubah. Tak kisah. Okey, ini tak semestinya kamu letak M. Nak letak Q pun boleh. Okey, nak letak R, apa jenis huruf pun boleh. Ataupun simbol pun saya rasa boleh. Okey, baik. Bila dah letak macam ini, kita ambil... Okey, kenapa dia jadi macam ni? M per 3 sama dengan 480 per 5. Okey, sebabnya dia asal dari sini. Okey, asal dia ialah 5 per 480 sama dengan 3 per M. Asal dia macam ni. Okey. So, kenapa M ada di sini? Dia tukar tempat. Dia pergi sini. Okey. M pergi ke 5. 5 ini akan turun tempat M. Maksudnya bertukar tempat. Okey. So, 480 ini dia akan pergi ke sini. So dia akan naik, maksudnya dia akan darab dengan 3 ni tadi. Okey. So sebab tu kita dapat M saja. So saya buat shortcut terus dapat ke sini. Daripada sini saya terus pergi ke sini. Okey. So M sama dengan ini kita bahagilah. Okey. 5 dengan 480 kita boleh pemudahkan. Okey. Bagi dapat 1. Ini dapat 9, 45, 36. So 3 darab 96. Sama balik macam ni. 3 darab 96. 288 gram lah. Unit gram. Nak tulis nilai nombor saja boleh. Ataupun nak sekalikan dengan gram pun tak jadi masalah. Okey, jawapan dia sama saja. Okey. Ini dua kaedah untuk kita cari nilai kuantiti. Okey, untuk kita cari nilai kuantiti. Baik. Saya nak kamu fahamlah yang ni. Okey. Baik, untuk contoh 13. Seutas dawai dengan panjang 12 cm. Okey, so maksudnya dari P hingga ke S ini panjangnya ialah 12 cm. So maksudnya dari sini sampai S ini 12 cm. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Dia ada PQ, ada QR, ada RS. Okey. Diberi bahawa PQ, ini PQ nisbah kepada QR sama dengan 3 kepada 2. Okey, dan RS dia bagi kuantiti, nilai kuantitinya ialah 2 cm. Tentukan PQ nisbah QR nisbah RS. Okey. Maksudnya di sini dia hanya bagi satu saja nilai kuantiti. Okey. Ada 2 cm RS ini dengan PS 12 cm. Kita perlu cari panjang PQ dengan panjang QR. Okey. Baik. Penyelesaian dia ialah PR. Okey, so panjang PR ini ialah 12 PS ini tolak dengan 2. So kita akan dapat panjang PR. Ni panjang PR ialah 10. Okey. PS 12, RS 2. So tolaklah 12 tolak 2, kita dapat baki ni lah PR iaitu 10.
Jumlah nisbah PQ dan QR. PQ dan QR maksudnya PQ tambah QR. Okey. Ini PQ dan QR. PQ 3 bahagian, QR 2 bahagian. So ini bukan 5 cm, ini 5 bahagian. Okey, bukan 5 cm. Okey. PQ dan QR bila dia tambah dua nisbah ni, dua bahagian ni, 3 tambah 2 akan jadi 5 bahagian. Okey. So 5 bahagian bersamaan dengan 10 cm. Kan kita dapat 12 tolak 2. PR ini 10 cm. Jika ini kaedah unitary. Okey. Kaedah. Okey, saya padam balik. Okey. Ini kaedah kita panggil kaedah unitary. Okey. Unitary. Okay, maksudnya kita cari satu bahagian. Okey. 5 bahagian 10 cm, satu bahagian 10 bahagi 5, 2 cm. Maksudnya satu bahagian 2 cm, 2 bahagian 4 cm, 3 bahagian 6 cm. Dia berkadaran macam tu. Okey. So PQ berapa bahagian? PQ 3 bahagian. Jadi 3 darab dengan 2 cm. Dapat 6 cm. Ini 6 cm. Dari P sampai Q 6 cm. QR 2 bahagian. Jadi QR 2 darab 2, 4 cm. Sini 4 cm. So kita cek balik, betul tak? 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12. Betul lah, 12 cm. Okey. So jawapan yang kita nak cari ini PQ nisbah QR nisbah RS. So 6 untuk PQ ini, QR 4 yang ini, RS sudah ada sini 2 cm tadi kan. Okey, tak 2. Okey, ini boleh bahagi lagi dengan 2, pemudahkan. 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2, 6 bahagi 2 3. So ini jawapan dia. Nisbah PQ kepada QR kepada RS ialah 3 nisbah 2 nisbah 1. Okey, saya harap kamu fahamlah. Okey. Ini ada latih diri 4.4b. Okey. Saya rasa kamu boleh buat ni. Okey, tak apa, saya tunjuk satu contoh dulu. Okey, saya ambil contoh satu. Okey. Nisbah harga sehelai baju kebaya kepada sehelai baju kurung ialah 7 nisbah 4. Okey, saya kalau saya ambil sini pemboleh ubah K, sini K tak boleh lah. Okey, dia mesti berlainan. Okey. Okey, katakanlah baju kebaya ni saya ambil pemboleh ubah, saya letak X lah. Okey. Baju kurung saya ambil sebagai Y lah. Okey. So kebaya X, baju kurung Y. Okey. Nisbah X kepada Y ni, X kepada Y sama dengan 7 kepada 4. Okey. Ini ayat yang pertama lah. Jika harga baju kebaya itu ialah RM84, cari harga baju kurung. Okey. Harga jika harga baju kebaya ni X kan. Jika harga baju kebaya ini ialah berapa ringgit? RM84. Berapa harga baju Y ni? Itu soalan dia. Okey. Baik. Kita boleh buat cara unitary boleh. Kita boleh buat cara pendarapan silang. Okey. Kalau cara yang pertama, kaedah unitary. Okey. Baik. Apa yang diberi sini? Maklumat harga baju kebaya X.
X juga dia bagi maklumat ada 7 bahagian. Okey. X ini 7 bahagian bersamaan dengan RM84. Kita guna kaedah unitary, kita cari satu bahagian. Samaan dengan RM84 ini bahagi dengan 7. Okey. So 84 bahagi 7, saya akan dapat RM12. Okey, tekan kalkulator. 84 bahagi 7, 12. Okey, jadi satu bahagian RM12. Kita nak cari Y ni. Y ni ialah untuk baju kurung. Baju kurung berapa bahagian? Baju kurung 4 bahagian. Y sama dengan 4 bahagian bersamaan dengan 4 darab RM12 ini. Kita akan dapat RM48. Ini kalau kaedah unitary. Okey, kita cari satu bahagian dulu, kemudian kita darablah dengan berapa bahagian yang kita nak. Okey. Baik, ini kaedah unitary. Kalau kita guna kaedah pendarapan silang, macam mana cara dia? Okey. Yang penting jawapan dia mesti sama, RM48. Okey. Baik. Saya padam dulu ni. Kaedah pendarapan silang. Bagi saya kaedah pendarapan silang ini dia lebih cepat. Okey, dia lebih cepat berbanding dengan unitary. Okey. Kaedah ni nombor 2. Kaedah pendaraban silang. Okey. Baik. Okey, sini X, sini Y. Okey. Okey, X ini berapa dia punya bahagian? 7 bahagian. Okey. 7 bahagian RM84. Okey. Sorry. Okey, 7 bahagian sama RM84. Y 4 bahagian sama dengan berapa ringgit, kita pun tak tahu. Okey. Kita letak sini Y lah. Okey, kita letak sini Y. Okey, dia pendarapan silang, dia tukar tempat sini. Okey, Y pergi ke tempat 7. 7 akan dia pergi ke tempat Y. 84 ni masih tetap tempat yang sama, cuma 4 ini dia akan pergi darab sini. Okey. So Y sama dengan 84 bahagi 7. Kita akan dapat tadi berapa? 12. So 12 darab 4, 48. Sama juga jawapannya. Okey. Okey, tak letak Y boleh tak A ke B ke, tak apalah. Okey, sebab Y ni kita dah pakai yang ni tadi. Okey, contohnya saya tak mau letak Y lah. Saya letak A. Okey. Yang penting kita kata apa? Jawapan last sekali tu samalah. Okey. Ada yang kata unitary ni lebih mudah. Okey, so ikut kamu. Okey, kamu rasa yang unitary lebih mudah, buat cara unitary. Kalau rasa pendarapan silang lebih mudah, buat cara pendarapan silang. Okey, kita tengok lagi satu contoh nombor 2 ni. Nisbah jisim Encik Arif kepada jisim anaknya ialah 3 nisbah 2. So saya buat isi penting dulu. Encik Arif ni saya ambil A lah. Okey. A kepada anaknya Encik Arif. Sekejap ya. A pun anak A juga.
Okey, saya ambil satu E, satu A. Okey. Satu E, satu A. Okey, E ni untuk Encik Arif. Okey, pun boleh ubah. Anaknya saya ambil A. Okey, so E kepada A nisbah sama dengan 3 nisbah 2. Jika jisim anaknya ialah 42 gram. Okey. So anak dia 42 gram, kilogram. Gram pula, sorry. Okey, cari jisim Encik Arif. Encik Arif ni berapa kg? Okey. Baik. Untuk kaedah yang pertama, unitary. Okey. Kita ada maklumat ini. Berat bagi anak dia 42 kilogram. Tengok pula anak dia berapa bahagian? 2 bahagian. So 2 bahagian bersamaan dengan 42 kilogram. 1 bahagian 42 bahagi 2, 21 kilogram. 1 bahagian bersamaan dengan 21 kilogram. Encik Arif berapa bahagian? Encik Arif 3 bahagian. So 3 darab 21. Kita akan dapat 63 kilogram. Dah. Okey. Ini kaedah unitary. Kalau kaedah kalau kaedah pendarapan silang macam mana? Okey. Kaedah pendarapan silang Encik Arif 3 bahagian. Okey. 3 bahagian bersamaan dengan tak tahu kan. So letak X lah. X. Okey. Anak dia berapa bahagian? 2 bahagian bersamaan dengan 42 kilogram. Okey. So kita nak cari X saja. Okey. So 42 darab dengan 3 per dengan 2 sama dengan X. So X ni dah ada di atas, tak perlu nak ubah-ubah lagi. Okey. So 42 dengan 2 boleh bahagi. Bahagi 1 bahagi 2 dapat 1. 42 bagi 2 dapat 21. Jadi X ialah 3 darab 21. 3 darab 21 iaitu 63. Sama juga. Okey. Baik. 3, 4 dan 5 cuba kamu buat sendiri. Okey. Kalau tak faham tak apa, saya nanti next video saya buat jawapannya. Okey. Baik, yang ini bagaimana anda menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okey, kita nak tentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okey, contoh 14 ini, Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Mesin treadmill ni ialah yang kita lari di rumah tu lah. Kalau ada siapa yang ada beli mesin ni, dia berlari di rumah. Okey, itu kita panggil mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. So maksudnya 4 minit jantungnya berdenyut 420 kali. Okey. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut sama 12 minit. Kalau 12 minit, berapa kali denyutan jantung dia? Okey. So kadar denyutan jantung 420 kali bahagi 4 minit. Ini untuk kita cari, kita guna kaedah kadaran. Kita cari 1 minit berapa kali dia dapat. Okey. Katakan bilangan denyutan jantung ialah X kali. Okey, dalam masa 12 minit. Okey.
Jadi, okey, yang ini dia tunjuk kaedah kadaran dengan kaedah pendarapan silang. Okey. Saya buat satu lagi contoh. Kaedah unitari. Maksudnya kita cari satu bahagian. Okey. So, 4 minit bersamaan dengan 420 kali 1 minit bersamaan dengan 420 bahagi dengan 4. Okey. 420 bahagi dengan 4, kita akan dapat bagi 4 1 4 2 tak boleh, turun 105 lah. Okey, 105 kali. Ini kalau 1 minit. Okey, so kita nak cari 12 minit. So kalau 12 minit berapa kali? So 12 darab 105. Okey. Jadi dengan kalkulator, okey, kita akan dapat 1260. Okey. Ini kaedah unitari. Kaedah pendarapan silang sama juga macam saya terangkan sebelum ini. Okey. Kita susun saja 420 sama dengan X. 4 minit 420 kali sama dengan 4 minit. Berapa kali bersamaan dengan 12 minit? So ini kaedah pendarapan silang. Okey, yang ini kaedah kadaran. Okey, maksudnya 4 minit dengan 12 minit ini, macam mana 4 nak jadi 12? 4 kena darab dengan 3. Ini kaedah kadaran. So bila bawah darab 3, atas pun kena darab dengan 3. So 420 darab 3. So kita akan dapat 1260. Okey. So jawapan dia tetap sama, iaitu 1260 kali. Okey. So sama juga macam yang sebelum-sebelum ni. Kita guna 3 kaedah. Pilih yang mana paling mudah. Okey. Baik. Next. Okey. Latih diri 4.4C. Okey, katakanlah saya ambil satu contoh sini. Contoh 1. Okey. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Okey. 2.9 kalori kalau dia berjalan 1 minit. Per minit maksudnya 1 minit. Okey. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar? Berapa kalori yang akan dibakar jika dia berjalan selama 20 minit? Yang ini kalau kita guna kaedah unitary, dia lagi senanglah sebab dia dah bagi di sini clue dia. 1 minit 2.9 kalori. 20 minit darab sajalah. Okey. So kalau 20 minit berapa kalori yang dibakar? 2.9 kalau 20 minit 20 darab 2.9. Okey. 2.9. Okey. 9 darab 2 18. 4, 5, 5.8. 58. Okey. Sini satu kan. So 58 kalori. Okey. Ini jawapan dia. Ini senang kalau guna unitary. Okey. Kalau guna kaedah kadaran sama jugalah. Okey. Baik. Kita ambil contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2. 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. 6 kotak
dijual dengan harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak. Berapa ringgit? Okey. So, kalau cara yang pertama, kaedah unitary. Okey. 6 kotak RM12.25. 6 kotak RM12.25. Kita cari satu kotak dulu. RM12.25 bahagi dengan 6. So kita akan dapat berapa sini? Bila dah dapat ini, 24 kotak sama dengan 24 darab apa yang kita dapat sini tadi, dapatlah jawapan. Okey, ini kaedah unitary. Kalau kaedah apa? Kaedah kadaran. Okey, kaedah kadaran kita buat macam ni. 6 kotak bersamaan dengan RM12.25. 24 kotak bersamaan. Okey. 6 nak jadi RM12.25, dia kena darab dengan berapa? Itu kaedah kadaran. Tapi susah. Okey, sebab kalau 6 kotak nak jadi RM12 senang, darab dengan 2. Tapi yang ini ada sen di belakang ni, 25 sen. So kaedah kadaran agak sukar untuk dibuat. So kita tak guna kaedah kadaran. Okey. So kita akan guna satu lagi kaedah, iaitu kaedah pendarapan silang. Pendarapan silang ni mungkin sesuai dengan soalan ini. Okey. Kaedah pendaraban silang. Okey. So 6 kotak sama dengan RM12.25. 24 kotak bersamaan dengan berapa? Kita pun tak tahu. Kita letak X. Okey. So X dengan 6 tukar tempat. 12.25 ada di atas ini, tak bergerak. Yang bergerak hanyalah 24. So dia darab di atas ini. Okey. So 24 dengan 6 boleh pemudahkan 1, 4. So 12.25 darab 4. 12.25 darab 4. Kita akan dapat 5 darab 4, 20. 4 darab 2, 8. Tambah 2, 10. Ini ada titik. 4 darab 2, 8. Tambah 1, 9. 4 darab 1, 4. So 49 ringgit. Okey. So kaedah pendarapan silang lebih sesuai. Okey. Unitary pun saya ingat tak berapa nak sesuai, sebab nanti dia nak suruh kita cari satu kotak. 12.25 bahagi 6 mungkin akan dapat perpuluhan. Okey. So yang ini paling sesuai lah, kaedah pendaraban silang. Okey. 3 dengan 4 cuba buat sendiri. Kalau tak boleh, nanti next video saya akan ni lah. Okey. Sekian, terima kasih.